Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kumpulan 1 akan menjawab soalan-soalan tentang bab syak dalam solat. Hadis di atas menerangkan tentang syak ketika solat. Soalan pertama. Nyatakan dua jenis syak ketika solat berserta contoh bagi setiapnya. Jawapannya, syak dalam rukun fi'li. Contohnya, syak sama ada sudah melakukan sujud yang kedua atau belum. Jawapan yang kedua, syak dalam rukun qauli. Contohnya, syak sama ada sudah membaca surah Al-Fatihah atau belum. Soalan yang kedua, jelaskan cara ulama mengistimbatkan hukum berdasarkan hadis di atas. Ulama mengistimbatkan hukum berkaitan syak dalam solat berdasarkan lafaz falyatrah dan waliyabni. Kedua-dua adalah fi'lul mudhari', didahului dengan lamul amar. Setiap lafaz yang ada lamul amar merupakan perintah yang wajib. Oleh itu, wajib mengalihkan keraguan dalam solat berdasarkan keyakinan. Soalan kedua. Jelaskan dua perbezaan antara sujud sahwi dengan sujud syukur. Sujud sahwi. Sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan untuk menggantikan kesalahan semasa melakukan solat. Seperti terlupa bilangan rakaat atau meninggalkan sunat ab'ad disebabkan terlupa atau terlalai. Dilakukan sebanyak 2 kali sujud. Sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika mendapat sesuatu kegembiraan, nikmat atau terselamat dari sesuatu musibah sebagai tanda syukur dan terima kasih atas kebesaran Allah yang memakbulkannya. Dilakukan sebanyak sekali sujud saja. Soalan ketiga. Bagaimana untuk solat dengan khusyuk? Antara masalah utama dalam solat adalah sering lalai dan terlupa rakaat, tidak khusyuk dan memikirkan hal lain, tergesa-gesa dalam solat. Mendidik diri untuk sentiasa khusyuk semasa solat merupakan satu proses yang panjang dan berterusan. Terdapat banyak cara untuk meningkatkan tahap khusyuk di dalam solat. Berdasarkan maklumat di atas, huraikan 3 cadangan anda untuk mengatasi masalah tidak khusyuk di dalam solat. Jawapannya, memakai pakaian yang bersih dan suci agar dapat mengelakkan ketidakselesaan sepanjang menunaikan solat. Yang kedua, memahami bacaan dalam solat agar tumpuan sepenuhnya dapat diberikan. Yang ketiga, rasa malu dan hina diri ialah kemuncak segala rasa yang timbul sebelumnya. Oleh itu, perlu ditimbulkan rasa berdosa kepada Allah. Soalan keempat. Firman Allah, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk dalam salat salah satu ciri mukmin berjaya. Terangkan 2 kepentingannya dalam salat. Jawapannya ialah salat yang khusyuk disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah kerana ianya menepati sifat Rasulullah dan sahabat. Yang kedua, dapat solat dengan sempurna dan tidak membuat kesalahan ketika solat, dan ianya juga dapat menghapuskan kifarat dosa pelakunya seperti dosa-dosa kecil. Soalan kelima. Encik Ahmad sedang menunaikan solat Zuhur. Semasa membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua, beliau syak sama ada telah membaca surah Al-Fatihah atau belum. Apakah hukum dan alasan sekiranya beliau meneruskan solatnya? Hukumnya ialah tidak sah solatnya kerana surah Al-Fatihah merupakan salah satu daripada rukun solat. Jika meninggalkan salah satu daripadanya, maka terbatallah solatnya. Soalan kedua. Encik Salman menunaikan solat asar. Setelah memberi salam, beliau syak sama ada telah membaca tahiyat awal atau belum. Apakah hukum solatnya dan nyatakan alasan? Hukumnya ialah sah kerana tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Soalan ketiga, Abdul Rahman menunaikan solat maghrib. Ketika berada pada tahiyat akhir, beliau teringat bahawa beliau terlupa untuk membaca tahiyat awal.
Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Abdul Rahman untuk menyempurnakan solatnya? Tindakan yang perlu dilakukan oleh Ahmad ialah menyelesaikan terlebih dahulu bacaan tahiyat akhir. Kemudian disunatkan melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam. Soalan keempat. Ketika Encik Ahmad sedang sujud di rakaat kedua, beliau syak sama ada telah membaca surah Al-Fatihah ataupun belum pada rakaat tersebut. Jawapannya, hendaklah dia segera berdiri mengulangi rakaat kedua itu dengan menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihah.